Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam sejahtera, ibu-ibu, bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Bersama-sama kita pada pagi ini rancangan motivasi pagi. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan pagi-pagi ini kita akan membincangkan satu tajuk, iaitu tentang restu ibu bapa. Restu ibu dan ayah, ya. Itu ibu ayah, ibu bapa ke, ataupun mama ke, papa ke, tak kira lah. Berbagai-bagai nama lah, ya. Tapi biasanya kita kata ibu dan ayah lah, ya, pada pagi ini. Sebab bagi saya bercakap tajuk ni pun sebab kita dapati bahawa pada hari ini anak-anak banyak kadang buat sesuatu tu tanpa memikirkan restu. Kita kalau dulu masa saya ingat saya masa zaman kanak-kanak dan sebagainya, sampailah remaja, sampai ke tua, kalau nak buat sesuatu mesti memberitahu pada ibu bapa. Banyak perkara lah yang perlu kita beritahu apabila kita nak melakukan sesuatu kita kepada ibu bapa kita. Sebab kita lihat kepada kata orang tu restu ibu dan ayah ni sangat penting. Selalu orang cakap tentang restu ni ialah soal perkahwinan. Tapi pada hari ini bukan soal perkahwinan saja saya nak fokuskan, tapi banyak soal-soal lain, iaitu soal pelajaran, soal misalnya tingkah laku kita hari-hari, sosial kita hari-hari. Adakah kita mendapat restu dari ibu bapa? Dan saya rangkumkan semua ni berdasarkan kepada kes-kes yang saya kendalikan dalam kes-kes kaunseling. Saya rangkumkan sini, saya lihat dan saya susun balik untuk kita tengok bagaimana restu ni memainkan peranan penting kepada kebahagiaan, kejayaan, kehidupan seseorang itu. Dia ada kaitan tu antara restu. Kita hendaklah percaya bahawa restu antara ibu dan ayah kepada anak-anak memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi restu ni sebenarnya kalau kita definisikan iaitu sebagai satu kata orang tu keizinan ataupun persetujuan ataupun kata orang membenarkan. Kalau kita ambil tengok istilah-istilah tu maknanya daripada ibu dan ayah. Contohlah kalau sebagai seorang anak misalnya nak keluar daripada rumah, walau macam mana kita nak keluar, kita nak pergi mana pun, tapi kita cuba sedaya upaya kita memberitahu pada salah seorang daripada ibu ataupun ayah kita. Saya percaya kadang-kadang kita nak keluar rumah, ada setengah tu kita akan rasa tak puas hati ataupun rasa misalnya ada sesuatu yang tak kena. Kalau kita pergi mana-mana kita tak beritahu pada ibu dan ayah kita. Saya percaya anak-anak remaja yang ada depan saya ni yang baik-baik, remaja-remaja yang dengar kata, yang sayang mak bapak, kalau nak pergi mana dia akan beritahu pada ibu bapa. Itu kira dah restu. Kalau ibu kata, ya pergilah, ayah kata, pergilah tapi balik cepat, itu restu tu. Tapi jangan kita keluar tak beritahu. Sebab banyak kes-kes yang berlaku juga, kadang-kadang keluar tak boleh balik. Contoh kemalangan, kemalangan motor lah dan sebagainya. Banyak kita dengar cerita-cerita kes-kes yang mana anak-anak remaja ni bila keluar rumah, terutama waktu malam malam biasanya jarang ibu bapa yang merestui anak keluar dari rumah. Saya nak pesanlah pada tuan-tuan dan perempuan ibu bapa yang ada depan TV ni, kalau boleh elakkanlah kita dan jauhkanlah anak kita daripada kegemaran. Saya kata kegemaran tu. Ataupun kita kata hobi. Sekarang ni hobi keluar malam. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba tengok malam-malam minggu. Kita pergi ke bandar-bandar besar. Cuba kita tengok anak-anak remaja kita. Kadang-kadang anak-anak sekolah ni melepak-lepak sana, lepak sini. Macam seolah-olah macam bebas benar lah. Dan ini semua kita kena tengok, adakah mereka ni dapat restu daripada ibu bapa? Ini soalan dia. Sebab tu kehidupan tu tak tentu arah lah. Jadi macam korang hajar, jadi biadab, jadi misalnya seorang anak yang tidak misalnya bertanggungjawab, kalau kita lihat dan kita tengok, memang mereka tidak mendapat restu daripada ibu bapa. Kalau kita tanya anak-anak ni, kita buat temu bual, kita buat kaji selidik, memang dia kata, mak bapak saya tak tahu. Saya keluar ni pun dia tak tahu. Jadi restu tak ada. Sebab itu budak-budak macam ni memang budak-budak yang liar, yang macam terbiar, kita nampak. Dan sebab itu berlakunya gejala-gejala sosial, perkara-perkara yang tak elok dan sebagainya, kerana mereka keluar daripada rumah tanpa restu ibu bapa. Restu ibu bapa ni sangat penting. Sebab bila kita nak keluar rumah, kita mesti dapat restu daripada ayah dan ibu kita. Kenapa tu?
bila kita keluar, kita tak dapat restu, ibu dan ayah rasa susah hati. Bayangkanlah malam pukul 12 tak balik lagi. Macam mana? Boleh tidur ke ibu bapa kalau anak pukul 12 malam, pukul 1 tak balik lagi? Tak kira lah anak lelaki ke anak perempuan. Kadang-kadang kita silap perempuan Kita kalau anak perempuan nak keluar, kita tak bagi. Ini silap saya tengok dalam masyarakat kita. Bila anak perempuan nak keluar, kita tak bagi restu. Jangan keluar, kau perempuan. Nanti susah nanti kat luar sana. Banyak nanti kau apa benda terjadi pada kau. Tapi kalau anak lelaki, asal bagi keluar bang, dia lelaki. Ini menyebabkan kita nampak ramai anak lelaki yang tercebur dalam aktiviti ataupun gejala-gejala yang tak sihat. Penagihan dadah, lumba haram, aktiviti-aktiviti gangsterism. Kenapa tu? Sebab biasanya ibu bapa memberi kelonggaran, keizinan kepada anak lelaki. Seolah-olah anak lelaki takkan rosak. Memanglah anak lelaki mungkin tidak ada orang nak kacau dia. Tetapi bila keluar malam ini, ke mana nak pergi kalau malam? Takkan nak pergi buat group study tak? Atau nak pergi belajar kelas malam ke dan sebagainya. Tentulah bila malam mereka akan keluar dan akan bersama-sama dengan rakan-rakan sebaya, melepak sana, melepak sini. Kita boleh lihat sendiri. Jadi kita sebagai ibu bapa kadang-kadang melakukan kesilapan yang besar apabila kita mengongkong anak perempuan kita, tetapi kita tidak mengongkong anak lelaki kita dan menyebabkan anak lelaki bebas berkeliaran. Di menggata-gata kita boleh jumpa sekarang ni tuan-tuan, tiap-tiap malam. Tahu tak percaya pergi tengok. Tiap-tiap malam saya pun dah naik heran dah macam mana mak bapak boleh membenarkan anak-anak dia keluar malam-malam pergi duduk lepak sana lepak sini tanpa aktiviti-aktiviti yang berfaedah, aktiviti-aktiviti yang sihat. Kepada saya yang penting ialah kawalan ibu bapa. Itu sangat penting. Dan di sini soal restu lah. Restu. Kalau orang tanya mana anak keluar ni siapa ni? Kalau dia keluar malam, mana ibu bapa telah merestui? Tapi ada ibu bapa yang tidak merestui anak keluar, tapi anak tu keluar juga dengan cara dia tersendiri. Kadang-kadang ada kunci spare lah, ada masuk pagar belakang lah, ada panjat pagar lah dan sebagainya lah. Masuk rumah. Ada yang boleh bawa kereta pula tu. Kereta bapak tu. Bawa bapak pun tak sedar. Malam-malam keluar pergi mana, pergi sini dan sebagainya. Jadi kita lihat tuan-tuan, lepas ni kita tengok bagaimana restu yang akan memfokus kepada restu-restu yang berbentuk belajar, mendirikan rumah tangga dan juga kerjaya dan segala-gala dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ke mana-mana tuan-tuan dan puan. Selepas ini kita bertemu kembali. Puan, pada pagi ini, pagi yang bahagia, pagi yang hening, yang segar, yang indah, yang kita rasa kedamaian dalam hidup kita. Alhamdulillah, di bumi yang tercinta. Jadi kalau boleh misalnya kita naklah mengambil peluang ini untuk kita membina bahagia, keluarga yang bahagia, keluarga yang mana mendapat kebahagiaan dalam masyarakat, dan menjadi satu keluarga yang direstui lah oleh ibu bapa kita. Kita nak jadi anak-anak yang direstui oleh ibu bapa. Soal cakap restu ni, biasa kalau orang cakap soal restu, kita naklah mendapat restu daripada ibu dan ayah kita. Jadi kalau kita lihat soal restu ni, okey, sekarang kita tengok pada restu dari segi kehidupan hari-hari. Yang pertama sekali, mana kita nak pergi sekolah pun biasa kita akan jumpa mak ayah kita, kita akan cium tangan, kita peluk mak bapak kita. Itu restu lah tu. Restu lah tu. Nak pergi sekolah. Daripada kecil kan, biasa dah didik itu. Tapi bagi ibu bapa yang tak mendidik anak dia tu, mana dia akan mungkin akan terbawa-bawa lah apabila dia dewasa. Dia tak ada. Nak pergi mana dia buat tak tahu je kan. Nak kena beritahu, nak kena apa semua. Tapi bagi anak-anak yang mungkin telah terdidik, dia akan mengikut apa yang telah dididik oleh ibu bapa dia. Itu satu. Yang lebih kecil lagi. Yang kedua ialah restu belajar. Ini banyak kesan tuan-tuan. Kadang-kadang ada pelajar-pelajar yang jumpa saya, dia kata kenapa dia belajar tak ingat. Mengulang kaji tak ingat. Kadang-kadang restu ibu bapa tu. Kadang-kadang kita kena minta restu mendoakan supaya ibu bapa doa kita. Doa ibu bapa tu penting.
Dan biasanya dengan doa, restu ibu bapa, maka kita dapat belajar dengan baik dan dapat keputusan yang cemerlang. Biasa kita akan cuba sedaya upaya. Tapi yang penting ialah restu ibu bapa tu. Jadi belajar. Dan yang seterusnya ialah dari segi mendirikan rumah tangga. Ini banyak kes lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok mengapa rumah tangga seseorang itu tidak bahagia. Kadang-kadang disebabkan oleh kerana tidak ada restu ibu bapa. Walaupun ada juga yang ibu bapa merestui tapi tidak bahagia. Tetapi kalau kita lihat mengapa restu ibu bapa ni sangat penting bila misalnya seseorang itu untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga. Jadi kalau kita lihat restu melibatkan soal-soal dari segi kata orang tu kepatuhan mengikut pesanan ibu bapa, dengar kata, kemudian menghormati ibu bapa, ini restu. Kemudian ada ihsan. Ihsan maknanya kita rasa belah ihsan kepada ibu bapa. Kalau kita misalnya tak minta izin, kita dah pergi mana-mana tak minta izin daripada ibu bapa, kita rasa bersalah. Nak balik kampung misalnya, kita balik kampung mana-mana dan sebagainya, kita tentu akan bercakap dulu dengan ibu bapa kita, betul tak? Ayah, mama nak balik ni, kita minta restu supaya perjalanan kita selamat di tengah jalan raya. Sebab itu ialah doa. Dan seterusnya hendaklah ada empati. Ada empati di sini ialah perasaan yang mana kita rasa sebagai satu perasaan yang begitu terapeutik, begitu mesra dengan ibu bapa kita. Ini juga restu sebenarnya. Bagaimana restu mewujudkan suasana yang terapeutik, yang rasa selamat, yang rasa misalnya kita rasa menghargai, kita rasa misalnya ibu bapa kita tu sangat sayang pada kita dan sebagainya. Dan kita menolong ibu bapa kita. Ini sangat penting. Dan kita juga sentiasa mengambil berat tentang ibu bapa kita. Jadi dalam soal ini kita lihat restu dia melibatkan serba-serbi tadi tu. Dan dalam soal mendirikan rumah tangga ni, banyak-banyak cerita dah kita dengar kan. Saya ada satu kes yang mana seorang klien saya ni, dia sudah jatuh cinta lah dengan boyfriend dia. Jadi jatuh cinta dan sebagainya. Tapi bila dia beritahu pada bapa tak setuju. Dan ini menyebabkan restu daripada bapa, ibu dan tak ada. Tapi anak ini berkeras juga untuk membina perhubungan dengan jejaka ini. Dan dia datang jumpa saya, dia buat kaunseling dengan saya. Saya beritahu dia kalau boleh biarlah dapat keizinan dan restu ibu bapa. Tapi walaupun anak ini degil, tak mau dengar, dan kerana cinta mereka telah membina perhubungan dan seterusnya mendirikan rumah tangga tanpa restu ibu bapa. Memanglah di awal perkahwinan bahagia. Tapi makin hari makin banyak masalah, makin banyak kerumitan, dan akhirnya pasangan ini berpisah kerana tidak ada restu daripada ibu bapa. Saya bagi contoh satu, bila hari raya misalnya nak balik ke rumah mak bapak dia tak mau terima. Jadi macam mana? Kita sebenarnya bila kita mendirikan rumah tangga, kita akan kata orang tu, kita berkahwin bukan saja dengan pasangan kita, tapi kita juga nak membina hubungan silaturahim dengan ibu mertua kita, pak mertua kita, saudara mara kita, ipar duai kita dan sebagainya. Keseluruhan sekali. Dan itu juga ialah kita panggil restu. Restu ni luas definisi dia. Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi restu soal perkahwinan ini, kita dapati bahawa memang kadang-kadang kita mendapati bahawa restu dalam perkahwinan menjadikan sebagai satu kewajipan. Setengah-setengah kepada orang restu ini dia akan menjadikan sebagai satu syarat untuk dia mendirikan rumah tangga. Kalau tak ada restu ibu bapa, dia tak akan dirikan rumah tangga. Sebab dia tahu restu, keberkatan. Berkat. Ambil berkat daripada restu ibu bapa. Jadi sebenarnya kita sebagai anak-anak yang ada ni depan saya ni, yang remaja ke, yang telah dewasa ke dan sebagainya, nak buat sesuatu mestilah mendapat restu daripada ibu bapa. Kita jangan sekali-kali memandai-mandai kita buat diri kita sendiri tanpa kita merujuk dulu kepada ibu bapa. Kadang-kadang ada anak-anak buat sesuatu tanpa rujuk pada ibu bapa. Mungkin dia takut nanti ibu bapa akan membangkang, tak setuju. Sebagai ibu bapa, orang yang telah ada pengalaman, kita tentulah akan memberi pendapat, memberi pandangan, memberi hujah-hujah kita yang mungkin anak kita tak setuju.
Tetapi itu ialah pandangan yang membina. Tidak ada ibu bapa yang nak merosakkan anak. Kena ingat tu. Dan tidak ada ibu bapa yang nak menghancurkan anak-anak. Kebanyakan ibu bapa biasanya hendak memberi kejayaan, nak memberi kepuasan kepada anak-anak supaya anak-anak berjaya. Bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Jadi kalau setakat ni kita tengok restu bukan saja kepada belajar tapi juga kepada rumah tangga. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, selepas ini kita akan sambung lagi tentang restu ini, dan kita akan fokus juga kepada restu kerjaya dan seterusnya kesan kepada tidak adanya restu ibu bapa. Kita bertemu kembali selepas ini. Kembali puan-puan ibu bapa yang dikasihi sekalian, pada pagi ini dan kita masih lagi membincangkan tajuk tentang restu ibu bapa, ibu dan ayah. Dan saya percaya bila kita membincangkan topik ini, kita tak boleh lupalah kepada jasa-jasa ibu dan ayah kita yang begitu banyak. Saya percaya ramai orang yang akan terkenang kembali bagaimana kesusahan yang dilalui oleh ibu bapa. Ada ibu bapa yang senang, yang membela anak, ataupun ibu bapa yang mewah, yang berpendapatan tinggi dan sebagainya. Tetapi saya juga banyak mengalihkan kes-kes yang mana ibu bapa yang daif, yang miskin, yang terpaksa menyara hidup anak-anak yang begitu ramai, dan kita lihat betapa kesusahan ibu bapa ini. Dan ada setengah ibu bapa sepanjang hayatnya, sampailah dia mati, dia menghadapi kesusahan dalam membela anak. Ada banyak sejarah ini. Dan kita dapati ketabahan ibu bapa inilah yang menjadikan anak-anak kadang-kadang mengikut restu ibu bapa. Selalu minta restu ibu bapa. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kerestuan ibu bapa ini, biasanya kita rasa perlu kita melihat bagaimana kita sebagai anak mentaati dan mengenang kembali mengenang kembali bagaimana pengorbanan ibu bapa kita. Jadi kalau kita tengok restu tadi, kita sambung balik tentang restu ibu bapa bukan saja dari segi rumah tangga, dari segi pelajaran, tapi saya nak pergi juga dari segi restu, dari segi kerjaya. Kaitan antara kerjaya dengan kejayaan anak-anak ada kaitan dengan restu ibu bapa. Bagi anak-anak yang berjaya dalam kerjaya dia, kita tengok ada orang dia bekerja mungkin mula-mula di peringkat rendah dan sebagainya, tapi akhirnya dia berjaya dan akhirnya sangat berjaya. Ramai orang macam ni. Baik dari segi misalnya perniagaan, dari segi politik, dari segi kerjaya-kerjaya, apa saja. Dia ada kaitan tu dengan restu ibu bapa. Kita boleh tengok kadang-kadang seorang tu mungkin pada hari pertama nak menjawat jawatan dan sebagainya, dia akan mendapat restu dari ibu bapa. Kita tengok sendiri macam mana. Jadi ini semua kita tengok bagaimana kita boleh guna pakai restu ibu bapa dari segi kerjaya ini. Apa kaitan dia? Sebab bila kita bekerja, biasanya asal usul kita ialah sebagai seorang pelajar. Kita tengok kita pelajar, lepas tu kita misalnya belajar, kita sambung belajar, lepas tu mungkin kita sampai ke universiti. Jadi pengorbanan ibu bapa begitu banyak. Tapi bila kita berkerjaya, kita tak boleh lupa jasa ibu bapa kita. Sebab restu ibu bapa tu, saya percaya semua ibu bapa akan mendoakan untuk kejayaan anak dia. Dia akan mendoakan tu tiap waktu, tiap saat. Terutama bagi kita orang Islam ni, lepas solat kita akan berdoa untuk kejayaan anak-anak kita. Kita akan minta supaya anak-anak kita ni berjaya. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berguna. Jadi ini yang dimaksudkan dengan restu kejayaan, restu kerjaya. Jadi kalau kita lihat restu ini, dia akan memberi kesan yang baik kepada semua orang, dan dia akan menjadikan seseorang itu, menjadikan anak-anak dia menjadi baik dan berjaya dengan begitu cemerlang sekali. Baik. Kesan kepada tidak adanya restu ibu bapa. Apakah kesan dia? Kita tengok akibat dia kepada tidak ada restu. Sebab ada setengah orang, ada setengah anak-anak, dia tak percaya ni semua. Dan bila tidak ada kepercayaan ini, maka dia tidak minta restu. Tak restu ni macam-macam lah. Kita misalnya nak keluar rumah, kita salam ibu bapa kita. Kita nak pergi jauh, kita salam, kita minta izin. Bukan apa, tak ada apa-apa. Hanya sepatah dua perkataan. Sepatah dua perkataan saja, kita minta restu ibu bapa. Bukan susah sangat. Bukan susah sangat. Tapi kadang-kadang anak-anak yang ego, anak-anak yang sombong, anak-anak yang tidak ada ilmu, kadang-kadang susah nak menerima hakikat ini. Dan kadang-kadang menjadikan ia sebagai satu isu yang mana memperbesar-besarkan
dan menyebabkan hubungan antara ibu, ayah dan anak bertambah retak. Benda susah, benda tak susah, sikit saja. Restu. Ya? Saya banyak menelikan kes-kes ini. Kadang-kadang sedih. Ya? Dan kita lihat, orang yang tidak ada restu ibu bapa ni, biasanya yang pertama sekali, kesan dia lah ya, jiwa tak tenteram. Ini yang pertama sekali. Jiwa tak tenteram macam mana tu? Emosi tak stabil. Dari segi psikologi, orang yang sentiasa tidak dapat restu ni, pemikiran dia akan terganggu. Dan dia akan mempengaruhi belief system, sistem kepercayaan dia. Dan dia akan pergi kepada emosi. Dan emosi tak stabil. Dan kita lihat orang macam ini biasanya dia akan menjadi seorang yang agresif. Seorang yang misalnya mementingkan diri sendiri. Seorang yang sentiasa misalnya suka menyalahkan orang lain. Dan sentiasa mencari sebab-sebab mengapa berlaku. Dan selalu tidak mahu melihat kepada kelemahan diri sendiri. Dia akan tengok kelemahan orang lain. Ya? Dan biasanya jati dirinya rendah. Dan juga helah bela diri tinggi. Ini kesan psikologi. Ya? Kepada orang yang tidak dapat restu ibu bapa ni. Dan biasanya yang keduanya, orang macam ini selalu berada dalam keadaan kekecewaan. Kecewa dalam hidup, kecewa dalam kerjaya, kecewa dalam rumah tangga. Ya? Dan yang ketiga biasanya, apabila dia mendapat anak nanti, anaknya pun macam itu juga, akan mengikut perangai ibu dan ayah dia. Bermakna dia tidak juga menghormati ibu dan ayah, tidak akan mendapat restu ibu dan ayah, sebab dia melihat ibu dan ayah dia tidak buat seperti itu kepada orang lebih tua pada dia. Jadi ini ialah kesan psikologi kepada individu-individu yang tidak mendapat restu daripada ibu bapa. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan ada pengalaman sendiri. Mungkin pengalaman kita, pengalaman rakan-rakan kita, pengalaman rakan-rakan kita yang telah berumah tangga. Kadang-kadang kita kata kenapalah dia berlaku kesusahan dalam keluarga dia, banyak berlaku misalnya pecah-kacir dalam keluarga. Bila kita kaji-kaji balik, rupanya tidak dapat restu. Sebagai seorang kaunselor keluarga, kaunselor perkahwinan, saya selalu berdepan dengan perkara ini. Dan saya nak cakaplah pada tuan-tuan dan puan pada pagi ini, supaya nak buat sesuatu, dapatlah restu ibu bapa. Walaupun kita nak buat sesuatu tu yang kecil saja, dapatlah restu ibu bapa. Ini pesan saya lah. Pesan saya. Pengalaman mengendalikan kes-kes kaunseling, bila saya kaji-kaji balik kenapa orang ni jadi macam ni, mengapa emosi terganggu, mengapa tak tenteram, mengapa stres, mengapa tertekan, mengapa biasanya nak mengamuk je kerjanya, panas barang dan sebagainya, rupanya restu tu tak ada. Dan ini menyebabkan dia beri kesan kepada tingkah laku individu itu, memberi kesan dari segi kerjaya dia, tanpa dia sedar tu. Kadang-kadang individu tak sedar, tanpa orang lain beritahu. Jadi kalau kita tengok kesan-kesan yang lain, biasanya ialah dia tidak boleh memberi tumpuan kepada kehidupan dia. Dia kata biasanya tumpuan dia biasanya bercapah. Dia tidak memfokus kepada satu. Dan ini menyebabkan dia sentiasa terganggu, fikiran dia terganggu, emosi terganggu, dan biasanya banyak gangguan-gangguan yang akan mengganggu dia dalam kehidupan dia sehari-hari, dan akhirnya